Assalamualaikum dan selamat pagi. Welcome back to channel. Pagi ni, macam biasa, Zul akan buat review market di Coin Market Cap dan juga sedikit technical analysis untuk tengok ke manakah arah pergerakan market. So, malam tadi ada pergerakan yang menarik dan signal penting untuk kejatuhan ataupun next drop untuk Bitcoin. So, apapun di semalam di Discord channel Zul dah sharekan. Untuk pagi ni, Zul akan terangkan secara detail dan kita tengok ke manakah arah pergerakan market seterusnya. Dan kita akan beberapa altcoin dan permintaan anda yang untuk di ruangan komen semalam. Okay, tanpa buang masa lagi, let's go kita pergi ke Coin Market Cap dulu untuk review market secara keseluruhan apa yang berlaku dalam tempoh 24 hours untuk hari semalam. So, semalam total market still lagi berada di kawasan 850 bilion dengan volume sikit increase. Tak silap tu, kalau ikutkan pagi semalam 30, so pagi ni 41, so sedikit meningkat. Kemudian BTC dominant still lagi sama, 38.3, Ethereum pun lebih kurang sama juga, 18.1. So, apapun kita akan tengok summary untuk semalam. So, untuk semalam total market sebanyak dropping 0.79% dengan volume bertambah 34%. So, BTC dominant sikit drop 0.05. So, apapun harga semasa untuk pagi ni Bitcoin berada di 16.974, iaitu almost drop hampir dalam hanya beberapa puluh dolar saja daripada 17.1 semalam. So, untuk dalam tempoh 24 hours untuk hari semalam, Bitcoin drop sebanyak 0.87. So, mana Bitcoin drop, kita akan jangkakan semua altcoin lagi juga akan drop. So, kita akan tengok percentage penting ada tak yang berlaku hijau ataupun kenaikan untuk semalam. Ethereum drop 1.5, BNB 1.2. Kita tengokkan lagi Dogecoin 3.11. Litecoin naik hampir 4.5. So, kita akan tengokkan Litecoin sikit apa yang berlaku di Litecoin. Kemudian tengok line Allcoin Tron, kita akan throw lagi bawah, kita tengok banyak lagi tak. 1.2 untuk Tron, 5 Chrono 5.6 untuk malam. Kita tengokkan juga 5.6 selepas efek daripada kuartal FTX tu. Kita akan tengokkan macam mana CRO. Kemudian dah nampak satu coin tadi, coin yang tengok ada huge pump untuk semalam. Okay, Infinity XC Infinity 26.8%. So, berlaku peningkatan yang tinggi. Nanti kita tengokkan XC lama juga tu tak pernah tak tengok XC ni. So, apa-apa, let's go kita pergi ke Coin Market Cap dulu. Phantom 4.6, tak pasal juga. Phantom juga naik pula 4.67%. So, nanti kita akan tengok coin dulu dan juga beberapa request untuk coin lain. So, pertama kali kita akan pergi dulu ke Bitcoin chart, kita tengok apa yang berlaku semalam. So, inilah pergerakan Bitcoin. Dan semalam ada tu share kan, untuk malam-malam balik kerja malam dan tengok ada pergerakan ni, di mana yang ini pun semalam, pagi semalam Zul ada mentionkan ini adalah possible yang akan berlaku. Dan kita dah dapat pergerakan ni, di mana Zul jangkakan kita akan ada price akan push up ke atas. Tapi push up ke atas tu hajalah untuk create higher high di price dan higher low di RSI. So, ini kita panggil lah bearish divergence, iaitu bearish divergence, di mana kita akan tengok sama ada yang ini yang nampak yang paling cantik. Kenapa juga paling cantik? Untuk dalam Discord channel malam Zul ada mention kan, ini adalah setup yang menarik untuk drop. Dan malam tadi kita dapat drop. Kenapa? Di pagi semalam pun tu ada sharekan juga, di mana tu nak tengok adalah price kat sini buat higher high daripada high ni, iaitu buat higher high di kawasan ni. Kita akan clearkan sikit, iaitu tengok high ini dan high ini adalah equal high ini. Kita nak tengok price buat higher high, dah pun buat higher high. So, kita dapat higher high di price, kemudian RSI buat low dapat low, kemudian apa yang penting malam kita dapat stop RSI. Masa price itu berada di kawasan ini, kita tengok RSI berada di overbought. So, itulah petandanya kita akan ada huge drop. Dan berlaku semalam dua red candle yang agresif di Bitcoin semalam, iaitu dua candle ni. So, itulah nampak pergerakan. So, currently kita tengok adalah movement pergerakan ni nak ke mana. So, kita boleh boleh kata tengok kan, iaitu kita dah lost position ini. Sebab kita lost position ni, kita jangkakan possible untuk next drop adalah di kawasan almost dalam kawasan 16.7k. So, currently kita akan on the way berada di kawasan ni untuk almost hit kawasan ni, di mana kita akan tengok RSI drop balik ke oversold dan stop RSI balik oversold. So, sekiranya price tu berada kawasan ni, so be ready untuk sekiranya RSI tak regain balik above 50, so kita akan buat bawah 50. So, ini kita jangkakan ada sedikit untuk retest, kemudian next drop breakout ini kita akan menuju ke kawasan 16k pula, iaitu ataupun 16k. Kemudian ada possible untuk kita push price untuk ke kita punya bottom, iaitu 14 ke 10k, di mana tu jangkakan 15.912 ataupun antara 15.19 ke 15.91.
untuk kita punya potential harga bottom untuk di Bitcoin dan juga altcoin yang lain. So itulah untuk analisis di Bitcoin ni. So apapun untuk next move untuk arah pergerakan Bitcoin, apa yang Izu expectation kan, iaitu Izu jangkakan untuk price return balik di kawasan ni. Kawasan ni di mana kita lost position 50 ke bawah price kawasan ni dan berlaku sikit retest untuk retest ini. Kemudian kita akan tengok retest ini adalah fuel up untuk breakout kita trendline merah ini ataupun channel ini bear flag ni, di mana price target adalah di kawasan 16k seperti mana Zul explainkan tadi. So inilah movement yang Zul nak tengokkan untuk hari ni, iaitu hari ni Zul nak tengokkan lebih clear adalah kita nak tengok ini. Kita mungkin tu boleh letak satu trendline kecil. Yang ni kita boleh jangkakan ni. Korang kita nak tengok consider price ini break clearly yang ni. So kita akan nampak pergerakan lebih kurang macam ni. Kita nak tengok ialah price breakout bawah ini, retest, kemudian kita akan nampak je ni. So untuk hari ni kita tengok pergerakan ini saja. So adakah dapat movement ni? Sekiranya kita dapat movement ini, so meaning align, kita boleh katakan kita potential untuk drop bawah itu adalah tinggi. So hari ni kita nak monitor adakah akan berlaku ni. Kalau berlaku ni adalah good untuk dalam market, meaning good, bukan good market, good untuk kita punya analisis bahawa kita akan jangkakan bottom itu adalah realistik untuk jatuh ke dalam 14k ke 10k. So itulah untuk di Bitcoin. So let's go, kita pergi ke ruangan komen dulu sebelum Zul pergi ke coin yang Zul tengok tadi, yang Zul nyatakan untuk tengok. So di ruangan komen, thank you for siapa yang emoji dan juga dalam komen tu, thank you kepada like dan subscribe anda. So let's go boleh tengok Assalamualaikum tuan, teknik divergent tu macam mana. Teknik divergent tu macam mana. So divergent ni ada dalam kelas dulu ada share kan, ada tiga jenis divergent. Kita ada regular divergent, kita ada hidden divergent, kita ada juga aku kata bearish divergent. Kita ada bullish divergent, bearish divergent dan juga hidden divergent. So hidden divergent ni dia boleh jadi bullish, dia boleh jadi bearish, bergantung kepada kedudukan. So divergent ni macam mana? Divergent ni secara ringkas saya nak tengok anda adalah bila contoh kita tengok price tengah melakukan kenaikan, kemudian dia buat macam ni. So buat high ini dan high, dia buat higher high baru. Tapi di RSI, buat apa? RSI adalah buat, dia buat high, kemudian dia buat high low. So kita nampak yang ni. Ini dekat chart dia buat higher high, tapi di RSI buat high low. So ini adalah pergerakan bearish divergent. So sama juga kalau bearish adalah kata bearish sama juga. Bullish ini adalah bearish, dan yang tuliskanlah bearish. Kalau bullish macam bullish sama juga, price buat lower low, kemudian di RSI buat apa? RSI akan buat, yang RSI di bawah ni, RSI akan buat higher high. So RSI buat macam ni. So kita nampak lower low di price, higher high, higher low di lower high di lower high di RSI. So nampak dia tak balance, satu naik satu turun. Itulah equalnya, nampak itulah signal yang amat strong dalam market, ataupun signal yang paling agresif lah dalam market. Kalau nampak pergerakan ni memang akan berlaku huge dropping. So dah berlaku pun huge dropping semalam, dah pun berlaku huge dropping semalam. So kita jangkakan akan ada net drop lagi untuk at least kawasan ni, dan terusnya baru kita akan monitor pergerakan break ini untuk journey kita ke kawasan 14 ke 10k, untuk bottom antara 15 ke 10k. So itulah, hopefully dapat menjawab soalan tu. Kemudian ada thank you for support kepada pergi pertama tu pasukan harga VAT 0.06. Yes, VAT itu tu ada nyatakan tu pun tunggu kawasan tu, tapi aku kata hopefully kita dapat kawasan tu VAT V-chain. Kita akan tengokkan sikit VAT tadi. VAT. Okay, VAT pun memang antara dalam tu punya list, dalam tu punya list, iaitu good fundamental project. Tu ada V-chain ni. VAT, apakah position VAT currently? Kita akan tengok sikit VAT position. Tu VAT position currently iaitu tu ada sharekan ni bearish divergent. Kita break ke atas, kalau dah drop. So currently yang ni kita boleh upper sikit pergerakan ni. So pergerakan ni kita boleh mentionkan untuk movement. So yang ni biarkan, ni ikutkan kita boleh adalah for breakout. So price nak sampai kuasa ni, ikutkan price dah pun sampai. So untuk current short term, kita akan tengokkan, kita delete aja, kita tak nak monitor banyak. So yang ni kita punya consider kuasa still lagi kuasa resistance. So lower low kat sini kita boleh nampak ada satu channel. Kita akan draw balik channel tu. Channel right, kita akan tengok channel ni maknanya. So pergerakan channel keliling, okay, link dengan atas tu. So nampak lower low, higher low,
higher low. So ini kita boleh nampak ini adalah kita punya channel. So channel currently kita bermain below ni. So untuk next drop sekiranya Bitcoin drop ke 40 10k, kita realistik untuk technical analysis mengatakan price boleh drop dalam mana-mana dalam kawasan ni, 0.01 sen dan kawasan ni. So mana-mana ialah 1 sen ke 0.05 sen adalah good potential untuk bottom untuk VChain. So kalau dapat harga ni memang Zul akan start buy untuk VChain. Seperti cakap, still lagi waiting untuk pergerakan drop untuk bottom. Sebab apa, kita akan dapatkan harga diskaun yang amat menarik untuk di altcoin, iaitu antara 98% ke 95%. So inilah VChain tu punya analisis. So ada possible to drop lagi ke below untuk another kuantum berapa persen ni, dalam 50%. Yes, 50%. So sama yang analisis juga sebelum ni, iaitu total market untuk semalam. Total market boleh drop lagi another 45%. So 45% untuk di quarter total market. So meaning semua price adalah consider another half percent untuk drop. So Bitcoin 50%, 45% another drop adalah menuju ke kawasan almost dalam 9k, 10k. So align dengan kita punya analisis adalah another drop untuk Bitcoin ke 14k, 10k untuk potential kita punya term. So kita akan monitor time by time. So next coin kita akan bagikan untuk di kolom komen, dah tak ada kan. So sekiranya ada berminat untuk tengok sebarang coin anda type saja di korang komen. Nanti Zul akan buatkan analisis untuk coin anda. So let's go, kita tengok ke Litecoin dulu. Litecoin semalam hampir 5% melakukan peningkatan. So apa yang berlaku di Litecoin? So Litecoin kita akan tengok kan, currently $80. So seperti mana kita monitor tu, kita ada bearish bullish reversal pattern dah pun breakout ini. So meaning currently kita berada di major resistance, iaitu di kawasan 83 ni. So sekiranya dapat breakout ni, barulah kita akan jangkakan ada more agresif untuk naik atas. Tapi kali ini inilah potential kita. So jangkakan untuk kawasan ni, kita tengok ada tak bearish divergence. Untuk di daily nampak ada bearish divergence. Untuk di 4 hours, the 4 hours kita nampak juga bearish divergence. Itu apa bearish divergence? Macam tu cakapkan tadi, iaitu price kita buat apa? Price kita akan buat higher high. Kita nampak price buat higher high, dan high itu tak tinggi mana pun. Kemudian RSI buat higher low. So meaning kita nampak inilah bearish divergence. So bearish divergence ni adalah potential untuk price more drop ke bawah. Dan since kita berada di kawasan 83 adalah major kita punya resistance, so adalah good untuk price mula drop di kawasan ni. So signal drop dah pun berlaku dalam market. So ada potential kita akan dapatkan dropping possible untuk dalam dalam pertengahan bulan ini. Kerana itu berlaku, itulah kita akan possible kita akan dapatkan bottom untuk di Bitcoin dan juga altcoin. So inilah untuk di Litecoin. So ada possible another drop, permulaan drop untuk jatuh balik ke kawasan below ini. So kita akan pergi ke next coin, iaitu kita tengok CRO. CRO hampir juga 6% semalam. CRO 6%. CRO, sebutkan CRO. So CRO 6 sen tu selepas dia dropping macam ni. Adalah isu pada FTX itu. Lepas tu dia ada urus sikit mana net exchanger adalah CRO. So ada berlaku sikit dropping. So dropping untuk CRO UIDT 6 sen. Tengok betul tak CRO. So ada berlaku pump malam, tapi pump sekejap aja. Pump kemudian hilang balik kawasan tu. Malam net dah 8%, tapi pun dalam consider dari kawasan ni pun still lagi naik lah, hampir 5%. So itulah untuk pergerakan CRO. So CRO adalah untuk long term, adalah kat manakah good position buy. So CRO tu cakapkan antara mana-mana 5 sen ke 2 sen. So 5 sen adalah 2 sen, consider siapa nak invest dalam kuartal EFH ni adalah good. 5 sen ke dalam kawasan 2 sen adalah good potential untuk anda invest untuk a long term. So itulah untuk di CRO. Kemudian next coin kita akan tengok Infinity. 26% untuk daily semalam saja. 26%. Apa yang berlaku di XC? So lama kita tengok kan, nanti XC tu tengok XC AXS USDT. So inilah XC untuk di daily. Tengok pergerakan chart ni adalah amat menarik dan amat healthy. So pergerakan bottom kita ada, nanti tu pergerakan di daily kita ada huge di support kat sini, iaitu di kawasan $10, dan huge support juga di kawasan start $5. So kita akan tengokkan di 4 hours pula apa yang berlaku. Kita akan pergi lagi ke dalam. So pergerakan ini adalah pergerakan bearish. Ini adalah pattern break. Consider triangle. Triangle adalah continuous pattern. Untuk point breaking sebetulnya kita dapatkan malam sekat sebelum ini. Kita akan ambilkan last high yang ni.
last low yang ini kita nampak point breaking. Point breaking adalah posisi price nak menuju ke bawah, iaitu menuju ke kawasan umur nilam negatif. Tu tak logik, tak logik masuk ini. Mungkin kita akan tengok yang ini. So kita akan tengok balik. Alright, pergerakan ni kata mampu drop ke bawah, tapi apapun analisis ni nampak mesti tak valid sebab apa sampai negatif. So untuk price target ni consider kita tak boleh pakai. So kita akan tengokkan balik, nanti tu akan buat balik. So yang ni tak boleh pakai. So ialah consider ada trend line. So trend line ni kita boleh draw. Untuk kalau breakout ni kata ada possible naik atas. So apapun kalau kita dah breakout tapi berlaku rejection, so tak pasti candle ni. So tak pasti candle ini valid ataupun tidak. So sometimes ada yang tak valid lah. So untuk semalam kita tengok kenaikan yang tinggi, dan kenaikan ini kembali balik ke kawasan kita punya major support. Seperti mana cakapkan tadi, kita nampak major support dan kembali balik ke kawasan $10. So $10 kalau kita punya support, dan resistance dan support kita berada di $5. Sebelum ni kita pun dah drop sikit. Tapi juga kan untuk candle ini tu tak pasti legit atau tidak, sebab apa dia adalah shadow. So kita perlu check, kena cross check dengan exchange lain. Contoh dia adalah Binance, kita tengok di exchange lain ada tak ini. Kalau ada still sama link, so kemudian consider itulah pergerakan yang legit. So untuk semalam kenaikan ni kita ada pump, dan disebabkan apa? Kita nampak adalah disebabkan kita breakout satu trend line ni. So breakout trend line ini terus melakukan kenaikan, dan seperti yang sama kita berlaku rejection balik daripada almost point yang sama dalam kawasan $10. Dan apa yang berlaku, kita tengokkan adalah contoh yang ni, rejection di kawasan trend line ataupun di kawasan $10. Kenapa juga rejection di kawasan $10? Kita nampak RSI overbought dan overbought. So meaning inilah kita tengok price consider akan berlaku dropping balik, iaitu almost untuk dropping balik ke kawasan ini untuk retest sebenarnya. Kalau tengok dia drop sini dapat bounce tak, ataupun dia breakout bawah. Kalau breakout bawah meaning kita akan more pressure untuk drop balik ke kawasan $5 untuk DXY. So RSI dah overbought, stock RSI pun dah overbought. So tak good, bukan bagus untuk anda masuk entry sekarang. So itulah untuk DXY. So next kan kita akan tengokkan apa pula kita akan di Phantom hampir juga 5% ataupun 4.23% untuk semalam. So untuk di Phantom kita akan tengokkan Phantom another favorite coin tu selepas Cardano. So Phantom untuk currently saya sedang buat pergerakan ini. Sama juga kita akan tengok untuk ada tak di 4 hours. Nanti tu akan tengok satu lagi chart. Okey, yang ni kita tengok 4 hours seperti mana Zul terangkan sebelum ni. Kita ada kita ada drop. So depan cuba drop ni adalah untuk rebound pun dah sampai kawasan resistance. So untuk di chart sama seperti juga kan, kita nampak price buat equal high dan RSI buat lower low. So ini apa? Inilah kita panggil divergence yang ketiga, iaitu di mana kita panggil bearish divergence. Kita panggil bearish divergence tapi dalam consider hidden divergence. Kenapa hidden divergence? Di mana selalu adalah price buat equal high, kemudian RSI buat lower low. So lower high. So ini high low. So bila buat high low, apa yang berlaku? Inilah kita panggil untuk momentum net drop balik ke kawasan. Drop sampai mana? Yang pertama kita tengok momentum drop tinggi juga, kita akan draw balik support. First key level kita perlu tengok yang ni. Kita ada kawasan almost dalam kawasan ini. So kita akan gunakan Fibonacci untuk lebih tepat. So swing low to swing high ini kita akan dapat kita punya garisan box support. So potential untuk short term adalah untuk Phantom drop mana-mana dalam kawasan box support yang Zul draw ni, dan sekiranya kita lost position ini, potential untuk dia akan pergi another lower low, iaitu break 15 sen. 15 sen kita akan menuju ke kawasan kita punya, iaitu 95% dan 98% discount, di mana Zul punya aim target untuk bottom di Bitcoin iaitu 15 sen, dan antara 15 sen ke 5 sen adalah Zul punya target untuk Phantom bottom, dan hopefully Zul dapat kawasan 5 sen. Sebab apa? Zul berminat untuk buy sebanyak boleh lah, dan Zul target untuk Phantom kalau drop dalam kawasan below 10 sen ataupun dalam 5 sen, 6 sen, 7 sen, Zul akan target untuk dapatkan 10,000 coin untuk Phantom, untuk holding, untuk long term. So itulah untuk di Phantom. So next apa lagi? Ada komen dah di apa yang Zul nak tengok dah. So apapun kita tengok kalender ekonomi untuk hari semalam, ada tak news yang penting? Tak ada. So kita tengok hari tomorrow. Tomorrow adalah untuk tomorrow US adalah maksudnya hari kita, hari ni hari kita. So pukul 1 pagi tadi ada kawasan ni Indonesia. Kita akan tengokkan ada data yang menarik tak. Ada satu ni cruise oil kini lebih pada oil. So tak ada quarter news yang menarik untuk kita monitor yang akan efek yang drastik sangat. Cuma oil ya, oil mungkin ada akan tengok sikit. So guys, apapun
itu saja untuk analysis pagi ni. So make sure kita akan tengokkan currently untuk hari ni, untuk short term tu lebih monitor untuk pergerakan Bitcoin untuk menjadi adakah kita akan dapat pergerakan ini, iaitu pergerakan breakout yang ini, kemudian untuk retest sebelum kita another drop. So sekiranya itu berlaku, itu minit arah market kita align dan kita menjagakan kita on track untuk pergerakan another drop ke bawah. So guys, itu aja untuk pagi ni. Like, subscribe, share kepada rakan-rakan anda lain. So jumpa anda di next review. Assalamualaikum. Bye bye. Everybody get your fucking hands up.